الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya Allah Ta'ala kurniakan kita kesempatan untuk solat subuh secara berjemaah, dan seterusnya untuk kita sama-sama mendengar sedikit kuliah subuh yang akan disampaikan, yang mana kita ni moga-moga tergolong di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala tempatkan daripada taman-taman syurga. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita sekali lagi di dalam taman syurga yang hakiki di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini tuan-tuan, kita nak membicarakan tentang satu tajuk, iaitu berkenaan dengan mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita masuk kepada tajuk tersebut, menjadi satu kepentingan kenapa kita perlu kenal. Jadi kita nak tahu juga sebab-sebab kenapa kita nak kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama radhiyallahu alaihim ajma'in mengatakan bahawasanya di antara kewajipan daripada kewajipan-kewajipan kita sebagai seorang muslim ialah untuk kita ni beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memperakui bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka keimanan dia itu ditolak dan syahadah dia tidak diterima. Sebab itu kalimah syahadah itu mempunyai dua kalimah. Yang pertamanya ialah pengakuan dan penyaksian kita terhadap ketuhanannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah pengakuan dan juga persaksian kita bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah. Jadi kalau ada orang dia hanya ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa ingin mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sisi kita dia tidak Islam. Bahkan keislaman dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia mempercayai Allah Taala, tetapi iman dia tidak sah. Kenapa? Kerana tidak mungkin seseorang itu menerima akan ketuhanannya Allah kecuali dia mengetahui perkara tersebut melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia menolak jalan untuk mengenal Allah itu, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kenapa orang Yahudi dia masih kafir? Kerana mereka beriman dengan Allah Ta'ala. Ya, mereka beriman dengan Allah Ta'ala. Cuma mereka tidak ingin menerima baginda Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Ada yang sebahagiannya menerima Nabi SAW sebagai Nabi, tetapi bukan Nabi kepada Bani Israel. Itu pun masalah juga. Sedangkan Nabi SAW ialah Nabi yang diutuskan kepada seluruh umat. Ketika mana orang Mekah bertanya kepada Yahudi, kalau kita baca sirah, orang Mekah tanya kepada orang Yahudi sebab mereka tahu orang Yahudi ni ahli kitab.
Kan, mereka ni orang yang maksudnya orang di kalangan orang-orang yang boleh diterima lah cakap mereka ni. Jadi dia orang lebih tahu tentang kenabian-kenabian ni. Sebab mereka ni ramai Nabi. Jadi orang Arab Mekah pun tanya kan kepada orang Yahudi, betul ke Sayyidina Muhammad ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Nabi? Ya. Maka orang Yahudi suruh tanya 3 soalan. Betul? Yang ada 3 soalan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam surah Kahfi. Kan? 3 soalan apa dia? Dia suruh tanya tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Dia suruh tanya tentang apa? Tentang roh. Dan suruh tanya tentang Zulkarnain. Kan 3 orang. 3 soalan. Maka Nabi kata, tak apa, esok aku jawab. Jadi besoknya tak dapat wahyu. Okay. Besoknya tak dapat wahyu. Nabi kata, lusa lah, lusa. Esok lagi. Esok pun tak dapat wahyu lagi. Kemudian seterusnya lah kisah itu. Sehingga Nabi diperolok-olokkan lah. Dia kata, ni betul ke ni kan kau Nabi ni? Jadi di situ menunjukkan isyarat apa? Nabi tak memandai-mandai. Okay. Di situ sepatutnya kita sedar bahawasanya Nabi tidak memandai-mandai. Nabi tunggu wahyu tak sampai, jadi tak payah cakap. Begitu juga kita tuan-tuan. Sepatutnya kita ambil adab di sini ialah apa? Ialah kalau kita tak tahu jangan mandai-mandai. Tunggu sampai kita tahu, tunggu sampai perkara itu jelas. Okey. Kalau tak jangan kita mandai-mandai. Baik. Jadi setelah Nabi SAW dapat jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang Yahudi pun tahu, ni memang betul Nabi. Jawapan ni seperti mana yang mereka expect lah. Ni hanya jawapan yang diberi oleh para Nabi. Okey, jawapan tentang Ashabul Kahfi, jawapan tentang apa? Zulkarnain, dan jawapan tentang roh itu kan. Jadi mereka tanya kan kepada Nabi SAW kan, bahawasanya engkau ni Nabi kepada orang Arab sahaja ataupun Nabi kepada semua umat. Jadi Rasulullah SAW kata apa? Bahawasanya Rasulullah adalah Nabi kepada seluruh umat. Jadi ketika itu dia tak dapat nak terima. Sebab apa? Sebab dia expect Nabi akhir zaman itu ialah daripada Bani Israel. Ni masalah dia. Jadi masalah apa? Masalah ego. Okay. Ini masalah ego. Dia tak dapat nak terima Nabi selain daripada bangsa dia. Sebab dia menganggap bangsa dia superior. Okay. Bangsa dia superior berbanding bangsa-bangsa yang lain. Baik. Jadi disebabkan itu tuan-tuan, maka mereka ini tidak dikira beriman. Sebab itu penting untuk kita ni beriman dengan Nabi SAW. Itu asas. Okay. Asas kepada keislaman kita ialah mempercayai dan beriman kepada Nabi SAW. Begitu juga asas kepada agama kita ialah apa tuan-tuan? Ialah mencintai baginda Nabi SAW. Kata para ulama, mencintai Nabi ini juga ialah suatu kewajipan, dan ianya ialah daripada asas iman kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala suruh. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa amwalukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah wahai Rasul Nabi Muhammad SAW, apa dia? In kana aba'ukum, jika ayah-ayah kamu, wa abna'ukum, jika anak-anak kamu, wa akhwanukum, jika saudara-saudara kamu, wa azwajukum, jika pasangan kamu, isteri atau suami kamu, wa ashiratukum, jika family kamu, kan, ahli keluarga kamu, kaum kerabat kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kamu kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut akan kerugian dia, wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah yang kamu redha untuk tinggal di dalamnya. Apa dia? Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai di sisi kamu, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu, Allah Ta'ala kata apa? Maka nantikan, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga datang keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama tafsir, apa maksud keputusan ni? Maksudnya ialah apa? Azab daripada Allah.
Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah semua yang kita sebut tadi, family kita, manusia lain ni, semua yang rapat dengan kita lah, ahli keluarga, anak, isteri, kan, semua orang yang kita cinta, kita sayang, itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul. Maka apa dia? Maka Allah Ta'ala janji dengan azab. Allah Ta'ala apa? Janji dengan azab. Jadi ini menunjukkan apa? Kata musannif, fakafa bihadza khassan wa tanbihan wa dilalatan wa hujjatan ala ilzami mahabbati. Dia kata apa? Cukuplah dengan satu ayat ni menunjukkan secara spesifik, secara khas, tambihan peringatan, dilalatan petunjuk, wa hujjatan dan hujjah ala ilzami mahabbati, atas kewajipan mencintai Nabi SAW. Okey? Jadi mencintai Nabi itu wajib. Okey, bahkan Allah Taala kata apa? Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Taala adalah ancam dengan ancaman yang buruk. Kemudian Allah Taala sempurnakan ayat itu dengan apa? Allah Taala kata bahawasanya Allah Taala tak bagi petunjuk kepada orang-orang fasik. Kan kita belajar bahawasanya fasik ni apa? Orang yang melakukan dosa besar. Jadi maksudnya apa? Tak mencintai Nabi ini dosa. Tak mencintai Nabi ini ialah dosa besar. Okey, tak mencintai Nabi ini ialah dosa besar. Jadi tak mencintai Nabi itulah satu masalah. Okey, tak mencintai Nabi ini adalah satu masalah. Jadi ada orang menganggap mencintai Nabi ini macam mencintai orang lain. Oh, kalau saya nak sayang, saya nak cinta, saya cintalah. Tak. Bahkan mencintai Nabi ini kita kena bekerja. Ya, sebab biasanya susah kita nak mencintai orang ni, kena ada usaha. Betul tak? Kita nak mencintai orang ni kena ada usaha. Ada orang yang mungkin kita cinta daripada awal kan. Daripada awal kita, orang kata apa, cinta pandang pertama. Mungkin ada. Tapi biasanya tak kekal. Okay? Tak kekal. Cinta ni dia perlu apa? Perlu dipupuk. Ya, perlu dipupuk. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan samalah cinta kepada Nabi, kita perlu didik diri kita. Jadi mencintai Nabi ni perlu ada usaha. Okay, kalau maksudnya kita daripada kecil ataupun sekarang kita tak ada kecintaan yang seperti mana kecintaan kepada para sahabat kepada Nabi, para salafus soleh kepada Nabi, para ulama kepada Nabi, maka kita kena usaha ke arah tersebut. Mungkin betul kita kata kita adalah cinta Nabi, maksudnya bila orang kutuk Nabi kan, orang buat apa, karikatur tentang Nabi SAW, orang hina Nabi, kita marah. Itu tanda adalah kesayangan kita kepada Nabi. Tetapi dia sekali-sekala, ataupun dia sekejap-sekejap, ataupun dia tak kuat, maka kita nak supaya kecintaan kita kepada Nabi SAW itu lebih daripada segala-galanya. Kita dah terabak benda lain kecuali Nabi dulu, barulah benda lain. Kita nak macam tu. Seperti mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat kalau kita baca dalam sirah, baca dalam setiap peperangan yang berlaku kan, antaranya perang Uhud. Kan? Bagaimana para sahabat protek Nabi dalam perang Badar, bagaimana sahabat protek Nabi. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, kalau kita pergi kat Badar tu kan, sekarang ni kalau tuan-tuan ada, ni dah tak boleh nak pergi umrah kan. Saya baru balik daripada umrah hari tu, bulan lepas lah, tahun lepas, jauh bunyi. Okay, tahun lepas, saya pergi bulan 11, balik bulan 12. Kita pergilah ke Badar tu kan. Kita pergi ke tempat Bauket Badar, maksudnya tempat perang tu lah. Dia tak nampak lah mayat bergelimpangan tu, tak ada lah kan. Dia dah inilah. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tahu ketika mana sampai dekat tempat perang tu, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az kata apa? Ya Rasulullah, kita pergi ke depan sikit. Kita pergi ke depan. Bukan Sayyidina Sa'ad, ada seorang lagi. Nabi berhenti, sebenarnya Nabi berhenti awal. Jadi kata sahabat, yang ini wahyu ke ataupun strategi Nabi? Dia kata, ni strategi aku lah. Jadi kata kalau macam tu, saya cadangkan kita ke depan sikit lagi. Supaya kita tawan semua apa ni, semua telaga. Telaga-telaga yang boleh diminum ni kita tawan. Kita ambil dulu. Jadi supaya ni strategi lah kan, jadi bekalan. Kalau kita terpaksa berundur pun, kita masih ada telaga yang kita boleh gunakan. Jadi bila tak apa, Nabi setuju ke depan. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dia buat apa? Dia buat satu, Rasulullah ni kemah tuan kat belakang ni. Jadi kalau apa-apa jadi, sebab dia orang dah tahu
Kan? Diorang dah tahu dah sebab diorang 300 orang. Tentera Quraisy 1000. Jadi secara kita panggil apa? Yalah, secara logik kebiasaan akalnya 1000 ni menang lah berbanding 300. Jadi dia dah buat satu kemah untuk Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, andainya kami kalah, maka Tuan ambil lah unta ni balik ke Madinah. Kan? Paling tidak ada orang dekat Madinah lagi yang boleh protect Tuan. Tak apalah, nanti kita nanti boleh lawan balik. Jadi ni diorang ingatkan Nabi SAW, nak selamatkan Nabi tu. Begitu juga dekat Uhud. Kan? Bagaimana Sayyidina Talha bin Ubaidillah, kan? Luka. Kan? Yang mana Nabi kata kalau nak tengok syahid yang berjalan, tengoklah Sayyidina Talha. Sebab apa? Dengan dia punya luka tu, sepatutnya dah matilah. Dengan dia punya luka, badan belakang dia ni dah tak nampak badan dah. Kan? Penuh dengan apa? Penuh dengan kesan pedang, kesan anak panah, kesan tombak, semua ada. Sebab apa? Pertahankan Nabi SAW. Jadi ini kenapa mereka buat macam ni? Sebab cinta Nabi. Tak mungkin kita buat sesuatu, kita korbankan diri kita kecuali kerana kita sayang kepada sesuatu. Kan? Maksudnya kita korbankan diri kita untuk seseorang kecuali kita sayang. Betul tak? Seperti mana kasih seorang bapa kepada anak, kan? Ataupun kasih mak kepada seorang anak. Bila nampak anak tu nak terkena bahaya, maka mereka akan sacrifice diri sendiri dulu untuk selamatkan anak tu. Kenapa? Ya, sebab cinta, sebab sayang ke anak. Maka begitulah para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita masih lagi tak dapat cinta itu, maksudnya cinta kita masih kurang. Okay? Cinta kita masih kurang. Oleh sebab itu, maka kita perlulah tambah kecintaan kita kepada Nabi. Baik. Macam mana kita nak tambah kecintaan kita kepada Nabi? Nak tak nak, kita kena tambah ilmu kita tentang Nabi SAW. Kita kena kenal. Okay? Kita kena kenal baginda Nabi SAW. Masalahnya, kita tak kenal Nabi. Kita rasa kita kenal, tapi kita tak betul-betul kenal baginda Nabi SAW. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kecintaan kita tidak semakin marak. Orang yang mencintai Nabi ni, dia antara alamat hub, alamat cinta ialah apa? Dia akan sentiasa sebut Al-Habib. Okay? Sentiasa sebut Al-Habib, sentiasa sebut kekasih dia. Macam orang, kita panggil apa? Ni lah kan, orang yang mabuk bercinta ni kan, kita panggil apa? Dia sentiasa sebut kekasih dia kan. Kalau tak berjumpa tu asyik sebut je kan. Asyik sebut nama dia. Asyik macam mengelamun je kan, teringat dekat kekasih. Pernah tak kita mengelamun teringat kepada Nabi SAW? Itu masalah. Kan? Orang kadang-kadang kerinduan sampai menangis kan. Pernah tak kita menangis kerinduan kepada Nabi SAW? Itu kita kena fikir. Maksudnya kalau belum sampai ke tahap itu, maka kita kena usaha. Macam mana? Dengan kita tambahkan ilmu kita tentang Nabi SAW. Itu yang pertama. Macam mana nak tambah ilmu? Maka kata para ulama, ada 5 ilmu yang kita kena tahu, yang boleh kita belajar tentang Nabi SAW. Ada 5 ilmu tuan-tuan. Yang pertama nama dia ilmu syama'il. Okey? Nama dia pertama ni apa dia? Ilmu syama'il. Ilmu syama'il ni apa? Ilmu yang menceritakan tentang kesyumulannya, kesempurnaan baginda Nabi SAW. Khalqan wa khuluqan. Okay? Penciptaan fizikal dan penciptaan batin Nabi SAW, iaitu akhlak Nabi SAW. Jadi para ulama kita telah mengarang. Antara yang pertama mengarang tentang syama'il ini ialah Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Yang kedua ialah anak murid beliau, dan itu antara kitab yang sangat famous, itulah namanya Kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Okey. Jadi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi ini radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan semua tentang Nabi SAW. Bermula dengan cerita apa? Bermula dengan cerita tentang fizikal Nabi. Kan? Cerita tentang fizikal Nabi. Nabi ni macam mana? Macam manakah bentuk badan Nabi? Macam manakah bentuk muka Nabi? Bagaimanakah bentuk tapak tangan Nabi SAW? Tapak kaki Nabi, perut Nabi macam mana? Dada Nabi macam mana? Bulu Nabi macam mana? Kan? Rambut Nabi macam mana? Semua itu dikisahkan di dalam kitab-kitab Syama'il. Dalam Syama'il ini ada berapa? Ada 415 hadis.
Okey, ada berapa? 415 hadis. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 415 hadis ni semua cerita tentang Nabi SAW. Okey, daripada khatamun nubuwah, rambut Nabi, cincin Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi jalan, pakaian Nabi SAW, semuanya dikisahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap tuan. Minta maaf tuan-tuan, ada masyarakat syarikat sikit. Baik, jadi pertama ialah syama'il. Maka Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu menyenaraikan beberapa perkara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mulakan dengan apa? Dengan kisah tentang apa? Bagaimana kita nak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya dulu tanya kan kepada guru saya. Orang kan boleh mimpi jumpa Nabi, betul? Tapi macam mana kita nak tahu yang kita mimpi itu ialah Nabi? Sebab boleh sahaja mimpi kita tu menyerupai orang-orang yang soleh, betul tak? Maksudnya kita pakai, mungkin dalam mimpi kita datang orang berbaju jubah putih, serban putih,
Kita nampak Masya Allah kan, macam cantik. Macam mana kita nak tahu itu Nabi ataupun bukan Nabi? Maka kata para ulama ialah apa? Dengan kita mempelajari kitab Syama'il. Jadi daripada kitab Syama'il itu kita akan kenal, oh yang ni Nabi SAW. Sebab apa? Sebab betapa spesifiknya para sahabat meriwayatkan tentang Nabi SAW, merekodkan tentang bagaimanakah bentuk fizikal Nabi SAW. Detail. Ada 3 hadis yang meriwayatkan secara detail tentang fizikal Nabi. Pertama, hadis riwayat Hindun bin Abi Halah. Siapa Hindun bin Abi Halah? Dia ialah anak tiri Nabi SAW. Dia ialah anak Sayyidatina Khadijah dengan suami dia Abi Halah. Sebelum dia kahwin dengan Nabi kan, dia dah pernah kahwin 2 kali. Jadi dia ada anak. Jadi anak dia ni of course lah akan duduk rumah Nabi. Jadi disebabkan itu anak dia ni dah tengok Nabi daripada kecil. Dah tengok Nabi daripada kecil. Dia dah duduk dengan Nabi sampailah dia besar. Jadi sebab itu dia punya dia cerita, bila cerita tentang fizikal Nabi itu sangat spesifik. Yang kedua siapa dia? Yang kedua ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab apa dia boleh cerita detail pasal Nabi? Pertama, sebab dia sepupu Nabi. Yang kedua, dia menantu Nabi. Yang ketiga, dia sejak daripada kecil dia dah duduk dekat rumah Nabi. Daripada kecil dia dah duduk kat rumah Nabi. Bila Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi ambil Sayyidina Ali masuk ke dalam rumah dia. Sebab apa? Ketika itu Abu Talib ni walaupun dia pemimpin Quraisy, tetapi dia ni tak banyak harta. Bahasa mudahnya dia miskin lah, berbanding dia punya adik-beradik dia seperti Abu Lahab dan Al-Abbas, kan, radhiyallahu ta'ala anhu, pakcik Nabi, kan. Abu Lahab dengan Al-Abbas kaya. Memang atuk Nabi SAW kaya. Sayyidina Abdul Muttalib ni kaya. Sebab apa? Dia mewarisi harta-harta peninggalan tok nenek moyang dia yang tersimpan dalam telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni ketika mana Bani Khuza'ah datang, maka penduduk asal kota Mekah ni, diorang kampus telaga Zamzam tu bersama harta-harta diorang. Jadi telaga Zamzam ni sebenarnya telah hilang beberapa ratus tahun. Jadi yang menemukan balik telaga Zamzam tu siapa? Atuk Nabi, Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi ketika mana dia korek, terkeluarlah telaga Zamzam beserta harta-harta yang tersimpan. Jadi dia ni kaya. Jadi kaya, banyak harta dia. Tetapi anak dia iaitu Abu Talib, pakcik Nabi SAW ni tak kaya, miskin, susah, hidup susah. Anak dia ramai, tetapi hidup dia susah. Yang menyebabkan Nabi bila dia dah dewasa, sebab pakcik dia jaga, walaupun susah-susah macam tu, pakcik Nabi SAW tetap jaga Nabi. Jadi Nabi pun nak balas budi dia, Nabi pun ambillah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Ali pun daripada kecil dia dah tengok Nabi SAW. Dia dah tengok Nabi, dia dah duduk lama dengan Nabi. Sebab itu description dia tentang Nabi sangat tepat. Okay? Description dia tentang Nabi sangat tepat. Hadis dia antara hadis yang paling panjang lah dalam bab cerita tentang fizikal Nabi SAW. Yang ketiga ialah siapa? Ummu Ma'bad. Kalau kita baca dalam perjalanan sirah Nabi, ketika mana Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi singgah di satu perkampungan, nama dia perkampungan Ummu Ma'bad. Jadi Ummu Ma'bad ini juga antara orang yang mana merekodkan cerita tentang fizikal Nabi dengan sangat detail. Sebab apa? Kata para ulama, orang perempuan ni dia melihat lebih detail daripada orang lelaki. Kan? Dia tengok tu daripada perspektif yang mungkin orang lelaki tak tengok pun. Jadi sebab itu detail kenapa hadis riwayat Ummu Ma'bad tu lebih detail daripada sahabat-sahabat lain. Ada pun Sayyidina Ali dan Hindun bin Abi Halah, sebab diorang ni jumpa Nabi waktu kanak-kanak. Dia tengok Nabi waktu kanak-kanak dan dia duduk lama dengan Nabi dan dia duduk dalam rumah Nabi. Sebab itu kenapa riwayat mereka tentang Nabi SAW ni detail. Detail lah sampai kita boleh tahu bahawasanya berapa banyak uban Nabi SAW. Nak kata para sahabat mengatakan apa? Uban Nabi tak sampai, tak cecah 20 helai. Kan? Tuan-tuan pernah kira uban sendiri? Kita pun tak pernah kira kan. Ini sahabat kira uban Nabi. Nak tunjuk apa? Betapa concernnya mereka dengan Nabi. Uban Nabi pun berapa banyak dia tahu. Betapa mereka ni sayang dengan Nabi. Semua benda tentang Nabi dia nak tahu. Itu nak cerita tentang apa? Betapa sahabat-sahabat ni cinta dan sayang kepada Nabi SAW. Itu yang pertama, ilmu Syama'il. Yang kedua ilmu yang kita boleh pelajari tuan-tuan, nama dia ilmu Dalail. Dalail ni apa? Dalailun Nubuwah. Dalil-dalil kenabian Nabi SAW.
Jadi yang ni juga ialah ilmu yang sangat penting dan dia sangat berkait rapat dengan akidah. Sebab apa? Sebab seperti mana yang saya sebut di awal tadi, siapa yang tak beriman dengan Nabi SAW, maka dia tidak dikira sebagai orang Islam. Walaupun dia beriman dengan Allah Ta'ala, walaupun dia beriman dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, tetapi kalaulah dia tak beriman dengan Nabi SAW, maka dia tidak dikira sebagai orang Islam. Jadi dia kena tahu. Okay. Jadi sebab itu untuk dia meyakini perkara tersebut, perlulah dia apa? Dia tahu tentang dalil-dalil kenabian Nabi SAW. Al-Imam Al-Baihaqi karang 8 jilid kitab nama Dalailun Nubuwah. 8 jilid cerita tentang apa? Apakah dalil-dalil kenabian Nabi SAW. Dalil kenabian Nabi ini sudah ada sejak sebelum Nabi lahir. Kan? 1000 tahun sebelum Nabi lahir telah orang dah standby tentang kedatangan Nabi SAW. 1000 tahun disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Karkushi dalam kitab di Syaraful Mustafa. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya orang Yahudi dah ada dekat Yathrib. Kan? Yathrib nama lama bagi kota Madinatul Munawwarah, sakiniha afdhalus salawat wassalam. Kan kita baca, kalau kita baca dalam sirah, dekat Madinah ni ada beberapa penduduk. Pertama kaum Aus, yang kedua kaum Khazraj, dua ni ialah kaum Ansar. Okay? Dua Ansar. Kemudian apa? Ada 3 kabilah daripada Yahudi, dan Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Khuraizah. Kenapa ada Yahudi? Yahudi ni kan tak duduk kat tanah Arab. Yahudi bukan tempat asalnya tanah Arab dia duduk ni. Dia duduk Mata, tapi asalnya dia duduk kat Palestin lah kan. Okay? Dibawa oleh Nabi Musa AS dan juga rombongan dia. Okay? Jadi macam mana dia orang boleh ada dekat Mekah, dekat Madinah? Sebab dia orang dah tahu bahawasanya Nabi akhir zaman ni akan turun ke Madinah. Sebab itu dia orang dah standby. Dia standby awal. Sebab itu orang Madinah, kenapa dia orang boleh mudah terima Nabi SAW? Sebab dia orang dah diberitahu oleh rahib-rahib Yahudi ni bahawasanya Nabi akhir zaman akan datang. Nabi akhir zaman akan datang ke kota Madinah. Dan begitu jugalah ketika mana raja daripada Yaman, Raja Tubak, kan, famous kisah ni, Raja Tubak ni nak serang kota Madinah. Sebab apa? Ada orang Madinah bunuh adik dia. Jadi dia pun nak tuntut, nak balas dendam terhadap adik dia ni. Dia pergi bawa tentera dia dan serang kota Madinah. Jadi ketika mana dia orang berperang, sampai waktu malam dia orang berhenti, orang Madinah hantar makanan. Jadi raja ni kata, ni pelik ni kan, kita perang asal hantar makanan pula. Jadi raja ni pun tanya, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, kami buat macam ni sebab rahib Yahudi beritahu kat kami, nanti ada Nabi akhir zaman datang ke sini. Jadi kami tak kisahlah siapa pun yang datang, dengan apa pun tujuan dia datang, tapi kami akan hormat dia. Okay? Walaupun dia datang nak perang dengan kami tetap akan hormat dia. Sebab apa? Takut-takut dia lah Nabi akhir zaman. Jadi bila Raja Tubak ni dengar, dia pun panggil rahib Yahudi. Dia kata, betul ke ni? Rahib dia kata, betul. Okay? Dan tuanku, kalau tuanku tak nak kena kecelakaan, tuanku jangan serang kota ni kan. Ni Allah Ta'ala, kawasan yang Allah Ta'ala jaga. Jadi raja tu beriman juga. Cuma raja tu Kristian tentu. Okay? Raja tu Kristian. Jadi dia percayalah dengan Allah Ta'ala. Jadi dia buat apa? Maka dia pun suruh tentera dia balik, dan dia beli satu tanah yang mana dia bina rumah kat tanah tu, dan rumah itu diwakafkan untuk Nabi akhir zaman tersebut. Dan itulah rumah yang Nabi duduk ketika mana Nabi sampai di kota Madinah. Rumah siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini, kisah ni berlaku bila? 1000 tahun sebelum. Dalam sebahagian riwayat sebut 100 tahun sebelum. Dan sebahagian riwayat dalam Imam Karkushi sebut 1000 tahun. 1000 tahun. Dalam dalam kitab Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, disebut selama 100 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW. Tak kisahlah mana-mana riwayat tuan-tuan, tapi nak sebut apa? Nak sebut sebelum Nabi lahir. Dah ada tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Dan tanda kenabian Nabi ni dah nampak dekat atuk-atuk Nabi. Kan? Contoh ada seorang atuk Nabi, saya tak ingat nama dia apa. Kita boleh baca dalam kitab sirah. Mana dia dah dengar dah daripada tulang sulbi dia, bahawasanya ada ucapan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan ucapan bahawasanya Nabi SAW akan jadi Rasul. Dan ada seorang atuk Nabi itu, nama dia Sayyidina Ma'ad. Dan Sayyidina Ma'ad bin Adnan. Yang ni atuk Nabi yang ke-19. Atuk Nabi yang ke-19. Dia ni, Sayyidina Ma'ad ni, ketika mana dia kecil,
Ada seorang Nabi daripada Bani Israel, daripada Syria datang ambil dia. Sebab ketika itu ada raja daripada Baghdad, daripada Iraq, Raja Babylon ni kan, Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar ni nak serang tanah Arab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala arahkan seorang Nabi daripada Bani Israel, dari yang mana duduk di Syria, untuk datang bawa ambil Sayyidina Ma'ad ni, bawa pergi Syria. Supaya apa? Kalaulah Makkah kena serang pun masih ada lagi Sayyidina Ma'ad ni. Sebab apa? Akan lahir daripada sulbi Sayyidina Ma'ad ni Nabi akhir zaman. Jadi Nabi itu pun bawa ambil, dan kemudian dihantar balik setelah habis peperangan. Nak sebut apa? Nak sebut semua benda tu dah menunjuk isyarat kepada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ni penting tuan-tuan, ilmu dalail nubuwah. Cuma sayangnya kitab ni, dalail nubuwah ni tak ada dalam bahasa Melayu. Tu sayang. Okey, dia ada dalam bahasa Arab je lah. Okey. Kalau kitab Syama'il tadi banyak terjemahan, kan? Banyak terjemahan, tuan-tuan boleh cari je. Terjemahan Telaga Biru, terjemahan Intim Publishing, terjemahan macam-macam lah, PTS ada, semualah banyak. Okey, tuan-tuan boleh cari yang tu. Tapi kitab dalail ni sayangnya tak ada lah, tak ada lagi dalam bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga, ilmu yang kita boleh belajar tentang Nabi SAW apa dia? Ilmu khasa'is. Ilmu khasa'is ni apa? Khasa'isun Nabawiyah. Okey, khasa'is. Khasa'is Nabi. Khasa'is ni apa? Perkara-perkara yang Allah Ta'ala khususkan Nabi SAW yang Allah Ta'ala tak bagi kepada orang lain. Itu satu ilmu tuan-tuan. Ilmu apa? Ilmu tentang perkara yang Allah Ta'ala khususkan, yang Allah Ta'ala tak bagi kepada orang-orang lain. Yang mana Allah Ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebihkan Nabi daripada orang-orang yang lain. Jadi ini satu ilmu yang pun juga tak banyak kita baca. Tapi dikaranglah oleh para ulama, antaranya Imam Suyuti dalam Khasa'is Al-Kubra. Jadi antara keistimewaan Nabi apa dia? Ada satu syair yang menceritakan 10 keistimewaan Nabi SAW. Yang mana contohnya apa? Nabi SAW tidak ada bayang-bayang, tidak pernah tubuh badan Nabi dihinggapi oleh binatang, oleh lalat, oleh nyamuk dan sebagainya. Jadi itu antara contoh. Apa sahaja yang keluar daripada badan Nabi, iaitu maksudnya bila Nabi qada hajat Nabi SAW, maka bumi akan telan apa sahaja yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Dan kawasan tempat Nabi qada hajat itu akan mengeluarkan bau kasturi. Okey, itu antara kelebihan, keistimewaan baginda Nabi SAW yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada baginda Nabi SAW. Yang ni pun ada satu lah, ada dua kitab yang ditulislah dalam bahasa Melayu. Okey, ada dua. Tapi dua-dua ni tak jual dekat kedai mainstream lah tuan-tuan. Tu payah tu kan. Dia, wallah alam, saya pun tak tahu kenapa, tapi orang tak banyaklah menulis sebab ni. Antara yang menulis pertama di Malaysia ni, yang tulis tentang keistimewaan Nabi ni ialah Syekh Fuad Kamaluddin Ar-Rambawi, seorang ulama daripada Negeri Sembilan, orang Rembau, pengasas Yayasan As-Safa kalau kenal. Yang kedua ialah Syekh Ibrahim Masran dari Al-Banjari daripada Johor. Jadi kami ziarah dia baru ni, sebelum saya pergi umrah itu, kami ziarah. Jadi dia bagi kitab dia, Jauharul Munazzam. Kitab Jauharul Munazzam pada mensyarahkan keistimewaan Nabi Ar-Rasulul Azam. Okey, jadi itu dua orang lah. Jadi kalau yang kitab Syekh Fuad tu memang susah lah nak beli, saya rasa macam tak ada dijual lah. Tapi kitab Syekh Ibrahim Masran ni pun payah juga nak dapat. Saya pun tak tahu macam mana nak beli lah. Saya pun dapat hadiah kan. Jadi nanti saya tengok lah. Okay, kalau tuan-tuan berminat tu, dia ada PDF. Dia ada PDF lah. Boleh bagi. Syekh memang bagilah PDF tu untuk di print dan sebagainya kan, tak ada masalah. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, ilmu fadail. Fadail ni apa? Fadail ini ialah fadilat benda-benda yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Yang khususiat ni perkara-perkara yang Allah Ta'ala khususkan Nabi. Fadail ni perkara yang Allah Ta'ala lebihkan Nabi berbanding orang lain.
Jadi yang ni ada kitab dalam bahasa Melayu. Okey, diterjemahkan. Antara kitab yang famous diterjemahkan di bahasa Melayu ialah kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Contohnya apa Nabi SAW, contoh kita kata apa, Nabi Yusuf ni handsome. Tetapi sepakat para ulama mengatakan Nabi SAW lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Itu contohnya. Contoh lagi apa lagi? Nabi Adam AS mulia, malaikat sujud ke dia? Tak, Nabi SAW lebih mulia daripada Nabi Adam. Itu contoh. Nabi Musa boleh belah laut, Nabi SAW ada mukjizat yang lagi power, okay? Belah bulan, okay? Dan sebagainya lah. Itu cerita tentang kelebihan Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain. Jadi ini pun satu ilmu yang penting, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab barulah kita akan nampak, kita akan mentazimkan, mengagungkan Nabi SAW. Kalau kita tak tahu apa Nabi SAW ni, apa special ni kan, sama je macam kita, ni masalah. Ada orang dia kata Nabi SAW ni sama je macam kita. Lebih teruk ada orang kata Nabi SAW ni macam postman je, tak ada hubungan pun dengan kita. Wabiyazubillah. Jangan macam tu, tuan-tuan. Bahkan hubungan Nabi dengan kita sampai sekarang tak pernah terputus. Apa buktinya? Dalam hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, Nabi kata apa? Hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku pun baik untuk kamu. Macam mana mati baik pula? Hidup memang kita jelas lah, kan? Hidup memang jelas lah ada kebaikan. Macam mana kematian Nabi SAW ada kebaikan untuk kita? Nabi kata ketika aku hidup kamu boleh tanya soalan, aku jawab. Tapi ketika mati Nabi kata apa? Tu'radu alayya a'mali ummati. Dalam riwayat sebut apa-apa, tu'radu alayya a'malakum atau tu'radu alayya a'mal ummati. Fa iza wajadtu khairan fa hamidullah wa iza wajadtu syarran fa astaghfartu lakum. Nabi kata apa? Amalan-amalan kamu ni akan dibentangkan di depan aku. Amalan umat Nabi SAW akan dibentang di depan Nabi. Kalau aku nampak dia orang buat baik, maka aku akan ucapkan alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, ucap syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau aku nampak dia orang buat maksiat, dia orang buat benda yang tak baik, Nabi buat apa? Aku akan minta ampun untuk mereka. Betul? Ni Nabi dah wafat pun still ingat kat kita ni. Masih intervene dengan kita punya masalah kat dalam dunia ni. Dengan apa? Dengan minta ampun untuk itu. Jangan ingat kita seorang je minta ampun untuk diri kita. Tak, Nabi minta ampun untuk kita. Jadi Nabi tak pernah terpisah. Orang lain setelah mati dia dah tak kisahlah dengan kita kan. Dia pun sibuk kat dalam kubur dia tu, kan, nak jawab soalan malaikat. Tetapi Nabi SAW dah wafat pun ingat kat kita je. Bukan atas dunia je Nabi ingat kita. Dah wafat pun Nabi still lagi ada concern dengan hal keadaan kita. Jadi macam mana kita tiba-tiba tak ingatkan Nabi SAW? Ni satu benda yang malang lah, malang dan sayang kita tak ambil cara tentang perkara tersebut, tuan-tuan. Baik. Dan yang terakhir, jadi ini tuan-tuan boleh belilah. Antara yang menterjemah kitab ni ialah guru kami Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani, keluaran Galeri Ilmu. Saya tak ingat apa nama dia, tapi 40 keistimewaan Nabi lah, lebih kurang 40-41 keistimewaan Rasulullah SAW, fadail. Okey. Dan yang terakhir ilmu sarair, ataupun yang kita faham, yang kita kenal dengan nama ilmu sirah. Ini kita semua tahulah. Sirah ni apa? Sirah ini ialah ayyamun Nabi SAW, hari-hari yang dilalui oleh Nabi SAW. Bermula daripada maulidihi, daripada maulidnya Nabi, daripada lahirnya Nabi, sampailah Nabi wafat. Setengah-setengah kitab sirah dia bahkan cerita daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Cerita bagaimana zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, kemudian apa yang berlaku kepada kabilah-kabilah Arab, kan, sampailah kepada atuk Nabi, moyang Nabi, atuk Nabi, kemudian baru cerita tentang kelahiran Nabi SAW. Sampailah kewafatan Nabi SAW. Apa yang berlaku waktu Nabi kecil, apa yang berlaku ketika mana Nabi dah dewasa, perkahwinan Nabi, ketika mana Nabi dapat wahyu, ketika mana Nabi dakwah ke Mekah, kan, kemudian Isra Mi'raj, kemudian hijrah, kemudian peristiwa di Madinah. Itu ialah peristiwa perjalanan sirah. Jadi kata para ulama, paling tidak, seperti mana kata para ulama kita, dalam setahun paling tidak kita khatam Quran 2 kali. Betul tak? Sekali Ramadan, sekali lagi ialah sepanjang tahun tu lah, 11 bulan tu kan. Itu paling tidak setahun dua kali. Begitulah juga dengan kitab sirah, paling tidak setahun sekali kita khatamlah satu kitab sirah, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya hidup Nabi ni dekat dengan kita.
Kan? Kalau kita nak tunggu kuliah maghrib, takut-takut sama ada kita mati dulu atau Tok Guru mati dulu lah kan, tak habis juga kita. Betul tak? Ke dah nak khatam dah dalam kuliah. Susah sikit. Betul? Jadi Allah SWT, sebab tu saya suka pakai kitab kecil-kecil je, supaya apa? Senang khatam. Ni pakai kitab besar-besar. Lepas tu start tu syarah aku jauh kan. Baca 5 minit, syarah tu setengah jam. Bila nak khatam kan? Jumpa pun sebulan sekali. Lepas tu skip juga. Lepas tu dah bulan Ramadan, dah tak ada, raya pula sebulan lagi kan. Jadi bila nak habis kan khatam kita. Jadi sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa tuan-tuan, ambil kitab sirah yang simple-simple kecil-kecil kan. Dan sirah ni boleh baca sendiri je. Sirah yang ada dekat kedai-kedai buku ni boleh baca sendiri lah. Kalau sirah yang besar-besar tu tuan-tuan kena mengaji guru juga. Kalau baca Rahiqul Makhtum tu kena guru jugalah. Sebab yang tu susah. Sebab dia dah mula riwayat, dia dah mula ada khilaf-khilaf. Yang tu kena ada guru. Tapi setakat buku macam guru kami Ustaz Muhadir bin Haji Jul, yang tu boleh baca sendirilah. Okey? Baik. Jadi itu 5 ilmu tuan-tuan yang boleh kita ketahui tentang Nabi. Jadi sebenarnya banyak. Okay. Banyak benda yang sebenarnya kita boleh tahu, boleh kenal tentang Nabi SAW. Cuma kita nak atau tak nak saja untuk mengenali baginda Nabi SAW. Oleh sebab itu sangat-sangatlah elok digalakkan tuan-tuan. Bukan digalakkan lah, cubalah usaha untuk jadikan setiap hari ni ada satu bacaan kita tentang Nabi SAW. Saya pun kenapa saya ni sebenarnya suka mengajar fiqh. Kan? Saya suka mengajar fiqh, banyak tempat saya mengajar fiqh sebenarnya. Tapi bila kita jumpa dengan Syekh Ibrahim Masrat, dia pesan, iaitu ustaz-ustaz kena ingatkan juga umat ni tentang Nabi SAW. Jadi sebab tu saya sekarang ni ada 2-3 tempat saya ubah lah. Saya tukar, saya mengajar sirah lah. Mengajar ni lah, mengajar Syama'il macam surah, macam masjid kita kan, Masjid Taqwa ni saya mengajar Syama'il. Ada tempat lain tu saya mengajar Jawharul Munazzam tu. Jadi sebab apa? Sebab nak supaya kita semua ni ingat kepada Nabi SAW. Itu pun penting. Jadi itu saja tuan-tuan. Jadi moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kecintaan kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki untuk beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Dan juga moga-moga kita ni semua mendapat syafaat baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Aku lupa qawli hadza wa astaghfirullahalazim alaikum. Saya minta maaf salah silap, kekurangan kesilapan daripada saya. Moga-moga ada kebaikan apa yang kita kongsi pada pagi ini. Moga kita semua dikurniakan kecintaan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mencintai kita balik reciprocate dengan kecintaan kita. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.